3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan khusus buat pengajar yang saya kasihi, Punarbia binti Madahiri, pensyarah akademik bagi mata pelajaran BMMB 3113. Saya Muhammad Naim bin Pencari dan rekan-rekan ahli kumpulan saya yang lain, Michelle Enyap, Elfrisia Angel Alfred, Zaima binti Muhammad Hanifah akan membentangkan tugasan 3, yaitu perihal kaidah penterjemahan yang akan ditelusuri sebentar saja lagi. Baiklah, kita telusuri isi kandungan yang merangkumi dan mendasari isi perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama, 1/0 teks asli dan teks terjemahan, yang mana pementahan ini akan merangkumkan teks asli yang diambil daripada bahasa Inggris dan menjalani teks terjemahan dalam bahasa Melayu. Yang kedua, kaidah terjemahan tradisional yang dipecahkan pada 4 fragmen yang utama, yaitu kaidah pinjaman, kaidah peniruan, kaidah penggantian, dan kaidah transposisi yang akan dibentangkan oleh rakan-rakan pasukan saya yang lain. Dan rumusan dan serta rujukan akan dilaksanakan dalam pembentangan ini. Baiklah, mari kita telusuri teks asli dan teks terjemahan. Pada asasnya, jurnal yang ataupun teks sumber yang dipilih bagi diterjemah ialah sebuah jurnal yang berjudul Modeling the Acceptance of E-Learning During the Pandemic of COVID-19, A Study of South Korea, hasil karya Hasan Baba pada tahun 2021, yang diterjemahkan daripada bahasa Inggris ke bahasa Melayu. Jadi kita dapat lihat di sini teks sumber merupakan daripada bahasa Inggris dan teks penerima ataupun bahasa penerima dirangkumkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Kita lihat di sini keratan teks asli yang mana ia merupakan satu jurnal pendidikan yang telah dirangkumkan dan telah diterjemahkan ke dalam dan bersumberkan bahasa Inggris dan akan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Yang mana jika kita lihat di sini, pengkaji ataupun penulis ilmiah ini telah menerjemahkan teks sumber daripada bahasa Inggris kepada bahasa Melayu yang merangkum abstrak, yang mana pada asasnya jurnal ini mengkaji perihal pandemi COVID-19 yang telah mengganggu kehidupan normal dan bekerja hampir seluruh bagian di dunia, dan antara industri yang terlibat yaitu sektor pendidikan juga terjejas teruk. Oleh itu, terjemahan akan dilaksanakan mengikut kaidah-kaidah terjemahan yang signifikan serta betul merangkumi langkah-langkah serta syarat-syarat umum dalam menterjemah teks sumber tersebut. Jadi kita lihat di sini terdapat pendahuluan yang telah diterjemah, kajian literatur yang terbaik pada beberapa bahagian, sikap pengajar, kecekapan pengajar, serta kaidah kajian, yang mana peserta dalam kajian ini adalah pelajar siswaza dan sarjana muda yang berdaftar di University Korea Selatan, dan data dikumpul dengan soal selidik berasaskan web 8 dengan teknik pengambilan sampel yang mudah. Oleh itu, teks terjemahan diterjemah secara signifikan serta sistematik menggunakan kaidah terjemahan yang menggunakan kaidah terjemahan yang telah digariskan oleh teori-teori yang telah digariskan dalam teks terjemahan ini. Dan teks terjemahan ini ataupun teks sumber ini merangkumi pelbagai elemen yang penting seperti pengukuran, ujian model, perbincangan, dan telah diterjemahkan menggunakan kaidah terjemahan tradisional secara sistematik. Oleh itu, bagi merungkaikan kaidah terjemahan yang telah digunakan, saya menjemput rakan-rakan sepasukan saya yang lain, saudari-saudari yang cantik belaka, untuk menterjemahkan kaidah terjemahan tradisional yang telah diimplementasi dalam rangkuman terjemahan teks sumber sebentar tadi. Silakan saudari. Oke, baiklah, saya teruskan pembentangan 2/0 yaitu kaedah terjemahan tradisional. Jadi sekarang ni kita masuk dalam kaedah, yang mana kaedah terjemahan tradisional ini menekankan bentuk asal dan isi kandungan teks. Maksudnya kaedah ini lebih kepada kaedah formal lah yang digunakan pada mula-mula dahulu sebelum munculnya kaedah moden pada masa kini. Jadi dalam kaedah ini, setiap bentuk dan struktur daripada sumber perlu dikekalkan tanpa menukuk tambah pada bahagian tertentu.
menurut Muhammad et al. Pada tahun 2000, penterjemahan teks juga perlu mengekalkan setiap format, rima, rentak, bunga bahasa, bahkan ciri-ciri kebahasaan yang khusus dalam teks asal. Jadi, oleh itu, bagi kaedah terjemahan tradisional ini, dia lebih kepada perkataan yang diterjemah terus tanpa menokok tambah perkataan lain daripada teks asal tersebut. Okey, yang seterusnya kita masuk kepada jenis kaedah terjemahan tradisional yang pertama, iaitu kaedah pinjaman. Menurut Jamil dan Amir pada tahun 2016, kaedah pinjaman ini berlaku sekiranya tiada padanan yang sesuai dalam bahasa sasaran, termasuk dari segi teknik, konsep, peristilahan, dan sebagainya. Kaedah ini dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu kata yang dipinjam secara terus, yang dicondongkan, dan juga kata-kata yang sudah lama diislamisasikan dalam leksikon bahasa Melayu, sehingga tidak merasa keasingannya dengan lidah Melayu. Jadi sebagai contoh, perkataan television, dalam bahasa Inggris, perkataan ini juga disebut sebagai television. Tapi apabila dia berlaku proses dalam kaedah kata pinjaman, dalam bahasa Melayu hasil terjemahannya akan menjadi television juga. Yang mana perubahan yang berlaku hanya dari segi huruf dan ejaan. Manakala dia punya sebutan dan juga konsep dia masih sama, yaitu television. Yang mana hal ini berlaku disebabkan perkataan ini tiada padanan yang sesuai dalam bahasa sasaran, termasuk daripada segi teknik, konsep, peristilahan yang berlakulah dalam kaedah pinjaman ini. Okey. Maklumat di sebelah merupakan contoh yang diambil daripada jurnal yang dipilih. Yang mana mari kita lihat ayat asal berbunyi seperti ini. The recent development in technology and web-based service has provided support to online education and real-time interaction. Lee 2010. Hasil terjemahan teks asal ini akan berbunyi seperti berikut. Perkembangan terkini dalam teknologi dan perkhidmatan berasaskan web telah memberikan sokongan kepada pendidikan dalam talian dan interaksi bersemuka. Lee 2010. Jadi, berdasarkan ayat terjemahan tersebut, terdapat pinjaman kata bagi beberapa perkataan yang dipilih. Sebagai contoh, perkataan teknologi, web, dan juga interaction. Yang mana ia berubah menjadi teknologi, web, dan interaksi. Kerana tiada padanan yang sesuai dalam bahasa Melayu. Apabila perkataan ini diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dia masih menjadi perkataan yang sama ataupun sebutan yang sama. Sebab dalam bahasa Inggris pun perkataan ini istilah dia masih sama, konsep yang masih sama, cuma ejaan saja yang berbeza. Sebab tu apabila diterjemahkan kepada bahasa Melayu, bunyinya masih sama. Dan ini juga merupakan salah satu contoh kaedah bagaimana proses kaedah pinjaman ini berlaku di dalam perkataan yang dipilih melalui jurnal yang dipilihlah di dalam tugasan ini. Okey, jadi seterusnya, oleh itu ini merupakan contoh bagi kaedah pinjaman yang berlaku melalui teks jurnal yang telah dipilih. Okey, berikut seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang saya untuk menjelaskan jenis kaedah terjemahan tradisional yang seterusnya. Dipersilakan Michelle Eliam. Okey, seterusnya saya akan menyambung pembentangan ini berkaitan dengan 2.2, iaitu kaedah peniruan. Jadi kaedah peniruan ini berlaku apabila wujud dimasukkan istilah pinjaman. Dan kaedah ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu
peniruan penyampaian yang tidak mengubah struktur bahasa sasaran, dan peniruan struktur iaitu wujud struktur baharu dalam bahasa sasaran. Jadi berikut merupakan contoh perkataan yang menggunakan kaedah peniruan dalam proses penterjemahan. Contohnya, contoh perkataan yang pertama, data analisis apabila diterjemahkan menggunakan kaedah peniruan akan menjadi analisis data. Negative perception akan menjadi persepsi negatif, dan normal situation akan menjadi situasi normal. Okey, seterusnya 2.3, kaedah penggantian. Jadi kaedah penggantian ini merupakan kaedah ideal yang sering digunakan oleh penterjemah dalam proses memindahkan maklumat sama ada dalam peringkat leksikal ataupun peringkat sintaksis. Strategi ini melibatkan penggantian perkataan ataupun frasa dalam ayat tanpa membuat perubahan yang ketara pada struktur ataupun organisasi teks. Dalam hal ini bermakna mana-mana perkataan dalam bahasa sumber boleh digantikan dengan dalam bahasa sasaran. Contohnya, ayat sumber, the motivation of student towards technology will determine the success of e-learning. Jadi hasil terjemahan ayat sumber tersebut, motivasi pelajar terhadap teknologi akan menentukan kejayaan e-pembelajaran. Jadi merujuk kepada contoh di atas, struktur ayat sumber dan ayat terjemahan tidak mengalami sebarang perubahan dari sudut predikat dan subjek. Oleh itu, bentuk ayat dalam perkataan tersebut masih sama. Baik, terima kasih Saudari Michelle. Kemudian pembentangan akan diteruskan iaitu 2.1 kaedah transposisi, di mana kaedah ini akan mengubah kedudukan frasa atau klausa bahkan golongan kata dalam bahasa sasaran. Tapi untuk kaedah ini dia tidak mengubah suatu maksud ataupun mesej yang ingin disampaikan. Hal ini disokong oleh Aziz dan rakannya pada tahun 2019. Baik, seterusnya untuk kaedah ini digunakan untuk menyampaikan mesej dalam bahasa sasaran iaitu bahasa Inggeris dengan cara yang tidak formal untuk menjelaskan isi kandungan yang lebih baiklah, dan mungkin tidak jelas jika kaedah transposisi tidak digunakan. Okey, kita lihat contoh bagaimana daripada ayat sumber diterjemahkan menggunakan bahasa Melayu. Baik, daripada ayat sumber, mohon izin untuk bahasa Inggeris, iaitu the learning process should be continued and e-learning is the best alternative to replace the conventional classroom setting. Baik, untuk hasil terjemahan pula, penggantian persekitaran bilik darjah konvensional adalah alternatif terbaik untuk meneruskan proses pembelajaran dan e-pembelajaran. Jadi, berdasarkan contoh tersebut jelas menunjukkan berlakunya perubahan dari segi kedudukan subjek dan predikat dalam ayat, tapi tidak mengubah satu makna dalam ayat tersebut. Baik, seterusnya adalah rumusan daripada kaedah tradisional ini, di mana kaedah terjemahan ini merupakan satu medium penting dalam proses penterjemahan. Hal ini demikian semasa membuat penterjemahan, iaitu terjemahan ni amat memerlukan kaedah tertentu agar hasil terjemahan menepati kehendak pembaca. Maksudnya, jika terjemahan kita tidak menepati kehendak pembaca, maka sasaran kita ataupun objektif tidak tercapai, di mana pembaca tidak memahami apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita berikanlah. Baik. Kemudian pembaca juga memperoleh manfaat daripada penulisan. Justru seorang penterjemah juga perlu berhati-hati dan peka dalam memilih kaedah yang sesuai, di mana ini disokong oleh Lek dan rakannya pada tahun 2019. Mereka berpendapat dalam jurnal mereka mengenai terjemahan bahasa kiasan daripada lagu Inggeris ke bahasa Melayu. Jadi dalam penelitian penterjemahan jurnal ini, di mana semua kaedah tradisional diaplikasikan dari yang terdapat dalam ayat sumber memberikan makna yang tergantung setelah diterjemah secara terus. Oleh itu, bagi mengekalkan penulisan yang bermakna ataupun berkualiti, struktur bahasa seperti subjek dan predikat yang seperti kaedah transposisi tadi,
perlu diubah daripada kedudukan asal. Oleh itu, diharapkan agar kegiatan ini diteruskan agar mampu memberi manfaat kepada pengguna dan dalam pembelajaran sepanjang hayat. Di mana dengan adanya kegiatan penterjemahan ini daripada bahasa lain ke bahasa lain, di mana ada perkongsian ilmu ataupun maklumat daripada budaya dan persekitaran daripada negara lainlah seperti negara barat. Baik, itu sahaja daripada pembentangan kami, dan ini adalah rujukan di mana ada kamus Dewan Bahasa, jurnal, kemudian ada kaedah ataupun buku panduan penterjemahan yang kami telah rujuk, teori dan sebagainya lah. Baik, itu saja, sekian, terima kasih.